Terima kasih Dilala di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usaha mewujudkan kawasan laluan maritim yang selamat memerlukan kerjasama negara-negara di rantau ASEAN. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masudi Majid menyatakan cara terbaik untuk mencapai matlamat tersebut adalah dengan membina keupayaan angkatan maritim di rantau berkenaan. Menurut Datuk Masidi, kerjasama kuasa-kuasa maritim di rantau ASEAN berjaya mengurangkan insiden jenayah di perairan serantau. Tahun lepas, jumlah itu menurun kepada 45 berbanding 242 pada tahun 2000. Keupayaan kita untuk mengalahkan musuh bukan saja melalui senjata semata-mata, tapi juga untuk memastikan memenangi sokongan dan hati penduduk-penduduk yang terlibat yang mungkin dipaksa untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang bertujuan jahat kepada Sabah. Datuk Masidi menyatakan demikian dalam sidang media sempena Persidangan Laut Sulu Sulawesi SSS 2015 di kampus Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Persidangan 2 hari itu yang melibatkan para penyelidik, pemikir dan agensi keselamatan seperti Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM bertujuan mengumpul maklum balas, input dan cadangan-cadangan baharu yang boleh dipertimbangkan untuk memastikan tahap keselamatan lebih baik di Zon Selamat Khas Pantai Timur Sabah (EZON). Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Sabah giat melaksana program penerangan pertahanan awam di peringkat komuniti sebagai persediaan menghadapi kejadian bencana di kampung-kampung di negeri ini. Langkah itu juga sejajar peranan besar JPAM Sabah yang mengambil alih fungsi pengurusan bencana daripada Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah. Pengarah JPAM Sabah Kolonel Mulyadi Alhamdulilladin berkata langkah itu juga dapat memastikan pengurusan bencana dan kesiapsiagaan di semua peringkat dilaksana secara berkesan. Di peringkat komuniti, kami sedang dalam usaha untuk nak memperlengkapkan semua komuniti ataupun semua kampung-kampung dan komuniti yang ada di Sabah ini dengan ilmu pertahanan awam ataupun ilmu kesiapsiagaan awam supaya dapat bertindak apabila berlakunya sebarang bentuk bencana maupun kecemasan di peringkat komuniti. Kolonel Mulyadi Alhamdulillah berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan fungsi pengurusan bencana daripada Setiausaha MKN Sabah Rozi Mat di bilik persidangan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Enterprise Kota Kinabalu. Majlis ini turut disaksikan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Burhan Dolah. Majlis berlangsung selepas mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah bagi tahun 2015. Semua kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Universiti Malaysia Sabah Kor Sispa UMS diharap dapat menggunakan segala kemahiran dan ilmu pengetahuan awam yang dipelajari untuk membantu masyarakat setempat dan memberi pendedahan kepada warga kampus mengenai ilmu pertahanan awam. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah yakin semua latihan sispa UMS berdasarkan silibus yang diselaraskan dan dapat membantu dalam melatih serta menguji ketahanan mental dan fizikal kadet-kadet sispa UMS. Beliau berucap pada majlis pentauliahan pegawai kos sispa UMS di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS yang juga penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Profesor Madya Dr. Ismail Ali. Terdahulu, Ketua Pengarah Pertahanan Awam Malaysia JPAM Datuk Zaitun Abdul Samad berkata seramai 134 mahasiswa dan mahasiswi UMS telah ditauliah sebagai pegawai muda Kos Sispa UMS sejak ditubuhkan pada tahun 2009. Penubuhan Kos Sispa UMS itu juga membantu JPAM mencapai objektif mempersiapkan lebih ramai anggota masyarakat, terutama warga kampus memiliki ilmu pertahanan awam. Teks ucapannya disampaikan Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Negeri Sabah, Kolonel Alhamdulilladin. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita Cawangan Sabah menubuhkan 11 jawatan kuasa kecil bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti tahunan persatuan tersebut bermula tahun ini. Jawatan kuasa tersebut ditubuhkan selepas mesyuarat agung tahunan Puspanita ke-32.
Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah Puan Sri Hairani Husaini berkata, jawatankuasa tersebut akan menyelaras pelbagai aktiviti meliputi aspek-aspek keagamaan, kesukanan, lawatan, pendidikan, kesihatan, kebajikan dan ekonomi rumah tangga serta kraftangan. Penganjuran aktiviti tersebut selaras objektif Puspanita untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Beliau menyatakan demikian dalam majlis silaturahim bersama isteri Ketua Menteri yang juga penaung Puspanita Cawangan Sabah, Datin Sri Panglima Haja Faridah Haji Tusin di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pelbagai acara menarik diadakan seperti persembahan nyanyian dan peragaan pakaian muslimah. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam di hari-hari ini. Pada pukul 10.30 pagi ini akan berlangsung Majlis Perasmian Kursus Pendakwah Keuangan Islam Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang akan dirasmikan Pembantu Menteri Keuangan Datuk Haji Ramli Marhaban bertempat di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 3 petang akan diadakan pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2016 oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Dewan Undangan Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Pada pukul 7 malam pula, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan majlis makan malam Jasa Mudi Kenang di Putra Ballroom Bukit Padang, Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Delaila di Angkasa Puri. Silakan.